Menteri Keselamatan Menteri Dalam Negeri selama 30 minit untuk menjawab apa yang telah dibentangkan oleh ahli Parlimen. Jawab bagus-bagus, Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang hormat Ketua, saya bagi pihak Kementerian Dalam Negeri merakamkan ucapan terima kasih kepada 16 ahli-ahli yang berhormat daripada Kota Baru, Pasir Gudang, Tumpat, Kota Melaka, Kubang Krian, Besut, Seputih, Kuala Kerai, Dungun, Jelutong, Jerlun, Pendang, Pulai, Alusta, Arau dan Bangi serta rakan-rakan yang bercelah yang terlibat dalam membincangkan rancangan undang-undang Polis Pindaan 2024. Saya akan menjawab dan mana-mana persoalan yang tidak ada kaitan dengan rancangan undang-undang ini, kita akan beri perhatian dan beri jawapan secara bertulis. Ia sesuai dengan Peraturan 361, Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Yang berhormat Pasir Gudang, Kota Baru, Arau, Tumpat, Jelun menyebut berkaitan dengan Seksyen 6A. Yang berhormat Pasir Gudang juga menyebut berkaitan dengan Statut Rom. Kebimbangan yang di-Pertuan Agong akan dihadap ke IGC. Dan perkara yang dibangkitkan adalah kenapa pangkat yang di-Pertuan Agong dalam perkhidmatan PDRM hanya Pusurujaya Kehormat dan bukan saraf dengan ATM sebagai perintah Angkatan Tentera. Pindaan ini dibuat bagi mengadakan penuntukan mengenai yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Pusurujaya Kehormat bagi memberi penghormatan kepada yang di-Pertuan Agong dalam hal ehwal adat istiadat Polis Diraja Malaysia. Peruntukan ini juga bagi mengiktiraf kedudukan yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara di bawah Perkara 32, Perlembagaan Persekutuan dan kuasa yang di-Pertuan Agong melantik Ketua Polis Negara dan Timbalan Ketua Polis Negara di bawah Perkara 140/4 Perlembagaan Persekutuan dengan Syur Suruhanjaya Pasukan Polis SPP setelah mempertimbangkan nasihat yang amat berhormat Perdana Menteri seperti termaktub dalam Perkara 140/5 Perlembagaan Persekutuan. Perkara 41 Perlembagaan Persekutuan menetapkan yang di Pertuan Agong hendaklah menjadi pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Persekutuan. Perkara 137/1 Perlembagaan Persekutuan pula menetapkan kuasa am yang di Pertuan Agong yang dipertanggungjawab kepada Majlis Angkatan Tentera dalam pemerintahan, tata tertib dan pentadbiran Angkatan Tentera Persekutuan selain daripada maksud operasi. Dalam pasukan polis, kuasa mentadbir adalah di bawah tanggungjawab Ketua Polis Negara seperti diingatkan di bawah Seksyen 4 Akta 344. Selain itu, Menteri, peruntukan saya mohon habiskan dulu menjelas sekejap. Sebab disentuh tentang 41 tadi, maksudnya lagi. adakah yang berhormat Menteri setuju tambah? Sekejap, Okey. saya habiskan dulu. Selain itu, peruntukan ini juga bagi mengiktiraf kedudukan yang di-Pertuan Agong yang mempunyai bidang kuasa tertentu di bawah subsection 4/4 yang ini menjalankan tugas atau fungsi Ketua Polis Negara oleh Timbalan Ketua Polis Negara atau mana-mana pegawai polis lain yang berpangkat tidak rendah daripada Pusurujaya. Seksyen 7 menggunakan khidmat pasukan dalam masa darurat. Seksyen 10 mengarahkan PDRM berkhidmat di luar negara. Seksyen 95 membuat kaedah-kaedah dan Seksyen 96 membuat peraturan polis. Sehubungan dengan itu, tidak berbangkit seperti yang dinyatakan oleh ahli-ahli berhormat bahawa penganugerahan pangkat Pusurujaya Kehormat kepada Puan Duli Pertuan Agong adalah tidak wajar. Memandangkan Perlembagaan Persekutuan menyatakan dengan jelas kuasa yang di-Pertuan Agong dalam pemerintahan Angkatan Tentera Bersekutu serta melantik Ketua Polis Negara dan Timbalan Ketua Negara. Cadangan penganugerahan pangkat Pusurujaya yang di-Pertuan Kehormat telah diperkenan dalam Majlis Mesyuarat Raja-Raja ke-265 yang berlangsung pada 21 dan 22 Februari 2024 di Istana Negara. Mana yang diputuskan dalam undang-undang ini atas perkenaan. Boleh tanya, Berhormat Menteri? Saya nak tanya, apa ni kebiasaannya Suruhanjaya Polis ini mencadangkan nama untuk Ketua Polis Negara, berapa nama yang dicadangkan? 1 orang kah, 2 orang kah, 3 orang? Supaya Seri Paduka Baginda boleh memikirkan
orang yang sesuai untuk dilantik. Betul. Kuasa untuk cadangan yang saya sebutkan tadi ialah di bawah Suruhanjaya Pasukan Polis dan setelah mempertimbangkan nasihat Yang Berhormat Perdana Menteri. Dan Saya tanya berapa nama. Kalau satu orang lebih. itu bukan nasihat, bukan pandangan, lebih satu. itu memaksa Sri Pertukas Baginda Pertugas Agung melantik nama satu orang dia. Kalau 3 nama bermakna ada pertimbangan. okey, Berhormat, saya akan bagi maklumat secara betul itu, tapi supaya jawapan saya tidak salah. Okey, baik. Saya nak sebut bahawa pewujudan seksyen ini sebenarnya kita ada penanda aras. Penanda aras yang rujuk sebelum pindahan ini dilaksana adalah berdasarkan penganugerahan oleh Royal Canadian Police RCMP kepada Raja Charles III pada 28 April 2023. Maknanya apa yang kita buat keputusan ini kita bersandarkan rujukan juga daripada negara-negara tertentu. Tadi betul, Pasir Gudang ada bangkit berkaitan dengan statut Rom. Tidak timbul isu yang di-Pertukas Agong dihadap ke ICC untuk dibicara atas kes-kes berkaitan kerana kuasa perintah dan kawalan pasukan polis seperti dibentukkan di dalam Akta Polis 1967 adalah di bawah kuasa polis, Ketua Polis Negara. Yang Berhormat Pasir Gudang, Kubang Kerian dan juga Besut ada bangkitkan berkaitan dengan Seksyen 17-2 berkaitan senjata, perlengkapan dan lain-lain hendaklah diserah apabila tidak lagi menjadi anggota pasukan. Kenapa denda dinaikkan terlalu tinggi? Pindaan Seksyen 17-2 ini hanyalah terpakai kepada pegawai dan anggota polis yang telah bersara wajib atau berhenti daripada perkhidmatan sahaja. Sejak 1967, peruntukan denda di bawah seksyen ini tidak pernah dipindah. Kadar denda ditingkatkan daripada 100 ke 5,000 adalah bersesuaian dengan peredaran masa, walaupun statistik menunjukkan belum ada kes direkodkan sebagaimana kesalahan berkenaan. Peningkatan kadar ini adalah satu kaedah pencegahan daripada perkara ini berlaku. Yang Berhormat. Tadi juga dibangkitkan, misal Jalun dibangkitkan seperti laporan Akhbar Sinar Harian pada 11 Mac 2024. Seorang anggota polis yang dibuang daripada perkhidmatan telah ditangkap kerana menyamar sebagai anggota polis berpakaian seragam melakukan kegiatan jenayah di sekitar Kuala Lumpur. Jadi perkara ini berlaku kerana pakaian seragam berkenaan tidak dipulangkan. Sebab itu kita nak mengelakkan perkara ini berlaku. Selain daripada itu, Kota Baru dan Bulai juga menyentuh Seksyen 74-A, kuasa menyiasat salah laku disiplin. Kenapa pegawai penyiasat perlu berpangkat sarjan dan ke atas? Menteri, Pegawai penyiasat Kuala Kerau sikit tentang pakaian tadi. Boleh? Terima kasih Menteri. Saya cuma nak dapat kepastian sejauh mana pemantauan pihak kementerian terhadap kedai-kedai yang menjual pakaian-pakaian uniform rasmi jabatan penguatkuasaan. Terima kasih Menteri. Yang Berhormat, saya jawab yang ini dulu. Bagaimana? Sekejap. Berkaitan dengan Seksyen 74A tadi yang dibangkitkan oleh Kota Baru dan Pulai, pegawai penyiasat perlu pangkat sarjan dan ke atas bagi menyeragam. Peranan sarjan untuk menyiasat kes seperti dibentukkan di bawah Seksyen 108 dan 109 Kanun Prosedur Jenayah Akta 593. Pindaan ini dibuat bagi mengadakan peruntukan baru mengenai kuasa polis diraja Malaysia untuk menyiasat salah laku disiplin berkaitan dengan prosiding tata tertib terhadap pegawai polis
memandangkan bidang kuasa siasatan kes disiplin di bawah Akta Polis Akta 344 adalah tidak jelas. Jadi akta ini dijelaskan lagi. Pindahan ini bertujuan membolehkan prosiding tata tertib yang melibatkan pegawai polis bagi kes jenayah yang dikembalikan untuk tindakan jabatan oleh Timbalan Pendakwa Raya dapat diambil oleh Polis Diraja Malaysia. Buat masa ini, keterangan berkaitan dengan rakaman dan penyataan atau percakapan diambil di bawah peruntukan Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah, dan melalui peruntukan baru ini, Polis Diraja Malaysia dapat menggunakan keterangan dalam siasatan jenayah bagi tujuan siasatan dan prosiding tata tertib. Buat masa ini, Assalamualaikum warahmatullahi berpangkat sarjan yang menjalankan siasatan tertib hanya dinyatakan dalam perintah tetap Ketua Polis Negara di bawah Seksyen 97 Akta Polis 1967 Akta 344. Banyak dibangkitkan tadi juga berkaitan dengan Timbalan Menteri. Boleh tanya sikit. sekejap yang saya habiskan dulu. Banyak ada lagi yang Muhammad bangkitkan tadi, saya belum jawab sekejap. Takut ada perkara baru. Perkara asal ditanya tadi saya tak jawab. Saya jawab dulu yang dibangkitkan tadi. Okey. Kotong Melaka, Besut, Seputih, Kubang Kerian, Jelun juga membangkitkan perkara berkaitan dengan Seksyen 21 tugas di Jalan Awam, Seksyen 21/1C supaya diberi pencerahan tentang isu 21/1C, isu mencegah halangan oleh polis suatu perhimpunan awam di Jalan Awam, dan juga kenapa peruntukan berkaitan menjalankan tugas mengiring dimasukkan. Adakah sebelum ini pihak polis tiada punca kuasa, dan juga dibangkitkan isu Seksyen 21/2, kenapa kadar denda dinaikkan. Saya nak maklumkan bahawa Seksyen 21/1C, perhimpunan yang dimasukkan dalam kategori ini adalah seperti perarakan-perarakan atau perhimpunan di jalan-jalan awam yang boleh menjejaskan keselamatan dan ketenangan awam, menyebabkan kekacauan dan menimbulkan halangan, melibatkan kumpulan-kumpulan kecil seperti kongsi gelap. Perhimpunan-perhimpunan yang dianjurkan di bawah Akta Perhimpunan Aman 2012 tidak termasuk sebagai halangan yang dimasukkan dalam seksyen ini. Bagi Seksyen 21/1D, kuasa tersebut secara umumnya telah wujud di bawah Seksyen 21/1A, iaitu mengatur, mengawal dan melencong mana-mana lalu lintas. Punca kuasa ini digunakan pakai oleh pegawai polis yang bertugas mengawal lalu lintas, sama ada secara statik atau mengiring menggunakan kenderaan pasukan. Cadangan memasukkan peruntukan baru iaitu Seksyen 21/1D adalah bagi memperjelaskan kuasa dan tugas oleh pegawai polis di jalan awam supaya tidak ada pihak yang mempertikaikan kuasa ini. Ini dimasukkan supaya mengelakkan pertikaian oleh orang awam dan pihak-pihak tertentu. Jadi memasukkan peruntukan baru bagi memperjelaskan kuasa kepada pegawai polis menjalankan tugas mengiring di jalan awam yang sedia ada termaktub di bawah Seksyen A, dapati peruntukan subseksyen A diberi tafsiran yang terkilaf, iaitu tidak terjumlah kepada pegawai polis menjalankan kuasa mengiring di jalan awam. Seksyen 21/2, penalti bagi kesalahan menghalang, membangkang atau ingkar menurut apa-apa arahan pegawai polis dalam melaksanakan tugasnya dinaikkan selaras dengan peruntukan Seksyen 186 Kanun Keseksaan Akta 574 yang memperuntukkan kadar hukuman dan denda yang sama bagi kesalahan tersebut. Dalam masa yang sama, kadar penalti dinaikkan bertujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa halangan kepada tugas mengiring juga boleh meletakkan nyawa pengiring yakni polis dalam keadaan bahaya sekiranya terlibat dalam kemalangan, dan pada masa yang sama juga
memboleh membahayakan orang awam dan pihak-pihak yang dihalang. Dan kalau kita ikut statistik, ya Bapak, kemalangan jalan raya yang melibatkan penugasan polis di jalan awam sehingga ini daripada 2018 hingga 2023 sebanyak 1,366 kes sehingga ini. Tadi dibangkitkan juga oleh Kota Melaka, Pendang, tentang kamera badan. Banyak yang bangkitkan perkara ini. Saya nak menyatakan bahawa kerajaan telah pun meluluskan peruntukan sebanyak 30 juta ringgit untuk perolehan kamera badan ini di bawah Running Plan pertama Rancangan Malaysia ke-12 RP1 RMK 12 tahun 2001 bagi kegunaan penugasan harian anggota Polis Raja Malaysia. Kos perolehan bagi kamera badan yang diluluskan oleh kerajaan adalah berjumlah 30 juta dengan kaedah tender terbuka dan tempoh siap projek adalah selama 24 bulan. Kamera badan ini akan diguna oleh anggota PDRM yang bertugas di lapangan terutamanya bagi unit kereta peroda polis APV dan unit rondaan motosikal polis URB serta unit rondaan polis di 157 buah ibu pejabat polis daerah IPD seluruh negara dan sejumlah 7,648 unit kamera badan dirancang untuk diperolehi dengan anggaran harga antara 2,000 hingga 2,500 unit, 2,500 ringgit seunit. Pada masa ini, ya Muhammad, proses perolehan sedang dilaksanakan oleh kementerian. Lembaga perolehan KDN jangka bersidang pada November ini dan surat tuju terima dijangka dikeluarkan dan proses bekalan seperti pengujian, lawatan tapak, latihan dan sebagainya berlangsung sehingga pertolehan dari Januari 2024 hingga Disember 2024. Jangkaan kamera badan akan digunakan sepenuhnya oleh PDRM adalah pada suku tahun pertama tahun 2025 dengan mengambil kira secara keseluruhan. Ya Bapak, Besut ada membangkitkan tadi kekerapan berlaku isu berkaitan dengan mengiring tadi. Saya nak sebut bahawa sebenarnya undang-undang yang kita buat ini, kita selaraskan dengan pindaan hukuman memandang akta polis adalah termaktub di bawah pada tahun 1997, maka dengan peredaran masa dan kadar nilai ringgit yang sudah berbeza, maka ia jadi disesuaikan dengan keadaan semasa dan ia selaras dengan Seksyen 26 Akta Polis dengan juga denda di bawah APJ 1987. Yang berhormat Krian menyebut isu undang-undang dalam bahasa Malaysia. Yang Pak Krian, Bang Krian tak ada tadi. Sekarang, undang-undang polis pindaan 2024 merupakan rang undang-undang bagi meminda Akta Polis 1967. Itu Akta 344 yang mula berkuat kuasa pada 29 Ogos 1967 yang hanya digubal dalam teks bahasa Inggeris pada ketika itu, Muhammad. Dan telah diterjemah dalam bahasa kebangsaan. Namun begitu, teks bahasa kebangsaan itu hanya merupakan teks terjemahan dan tidak ditetapkan sebagai sahih. Subsection 7/2 Akta Bahasa Kebangsaan 1963 /67 Akta 32 memperuntukkan bahawa kehendak di bawah Seksyen 6 Akta 32 supaya
segala rang undang-undang yang dikemukakan atau pindaan kepadanya yang dicadangkan dalam parlimen hendaklah dalam bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris, tidak terpakai bagi pindaan mana-mana undang-undang bertulis yang diperbuat sebelum 1 September 1967. Sehingga undang-undang bertulis ini diterjemah ke dalam bahasa kebangsaan dan terjemahan itu telah ditetapkan sebagai sahih. Seterusnya, yang berhormat Jelun bangkitkan berkaitan dengan Seksyen 26, kuasa untuk mendirikan sekatan jalan. Juga berkaitan dengan kadar denda dinaikkan, saya dah jawab tadi. Pindaan ini saya sekali lagi sebut bahawa bertujuan untuk menaikkan kadar denda bagi kesalahan tidak mematuhi apa-apa syarat yang munasabah yang diberikan oleh seorang pegawai polis yang menghendaki orang atau kenderaan itu berhenti sebelum sampai mana-mana sekatan. Pindaan kadar denda ini adalah setara dengan kadar denda di bawah subsection 78/2 Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333, iaitu denda tidak melebihi RM2,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Untuk makluman yang berhormat juga, tadi banyak dibangkitkan tentang SOP Sekatan Jalan Raya. Saya nak sebut bahawa berdasarkan Seksyen 26 Akta Polis 1967, Akta 344, Polis Diraja Malaysia diberi kuasa untuk mendirikan Sekatan Jalan Raya SJR di jalan awam, lorong atau mana-mana tempat awam demi untuk menjaga dan melihara undang-undang dan arahan-arahan, mengesan pesalah-pesalah melanggar undang-undang lalu lintas, menghalang dan mengesan jenayah. Untuk melaksanakan kod tersebut, pihak PDRM mewujudkan satu garis panduan khusus untuk mengadakan SJR seperti yang ditetapkan dalam Perintah Tetap Ketua Polis Negara A113. Berdasarkan garis panduan ini, SJR didirikan berhampiran atau di hadapan balai polis atau tempat-tempat strategik di mana pengguna jalan raya, khususnya pesalah-pesalah, tidak punya ruang untuk membuat pusingan U atau mengelakkan diri sebelum sampai ke tempat sekatan. Walau bagaimanapun, sekatan ini tidak boleh didirikan di tempat yang sama sepanjang masa. Apapun sekatan SJR yang dijalankan oleh pihak polis mestilah mematuhi perintah tetap Ketua Polis Negara dan tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya oleh anggota polis. Terima Menteri, boleh ke saya sekali lagi? Boleh. Sikit yang sekatan tu. Kalau ada sekatan pihak polis yang menggunakan petrokar je tu, macam tak proper tu, apakah kita boleh abaikan saja sekatan tu sebenarnya? Sebab dia tak memenuhi peraturan tadi. Saya nak sebut bahawa anggota polis tidak boleh mengadakan sekatan jalan raya melanggar arahan tetap Ketua Polis Negara. Ini sangat jelas. Dan mana-mana anggota yang tidak melaksanakan mengikut arahan ini melakukan satu kesalahan. Yang Berhormat, Jelun tadi bangkitkan saya dah jawab, sorry. Yang Berhormat Kubang Krian dan juga Besut juga membangkitkan Seksyen 17/2 berkaitan dengan senjata, perlengkapan yang hendak diserah apabila tidak lagi menjadi anggota pasukan. Adakah dalam keadaan sekarang terdapat anggota polis yang tidak menyerahkan senjata dan minta memberi statistik? Saya nak maklumkan, pindaan Seksyen 17/2 hanyalah terpakai, saya dah sebut tadi, kepada pegawai dan anggota polis yang telah bersara wajib atau berhenti daripada perkhidmatan saja. Sejak 1967, dah disebut juga tadi, peruntukan denda di bawah seksyen ini tidak pernah dipinda. Dalam keadaan pegawai dan anggota masih berkhidmat dalam pasukan, PDRM mempunyai garis panduan berkaitan pengendalian senjata, iaitu di bawah Perintah Tetap Ketua Polis Negara.
Anggota bertugas di unit MPV, URB, trafik dan rondaan akan mengambil dan menyerah senjata mengikut shift petugasan. Satu. Keduanya, anggota bertugas sebagai detektif di Jabatan Siasatan Jenayah, di Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial dan cawangan khas boleh menyimpan senjata selama 3 bulan dengan kelulusan pegang perintah. Untuk statistik, setakat ini jumlah kehilangan senjata semasa bertugas pada 2022 sebanyak 4 kes, pada 2023 sebanyak 3 kes. Puan Menteri. Terima kasih. Semasa sesi libat urus Yang di-Pertua, saya telah membangkitkan merujuk kepada kejadian melibatkan seorang anggota polis yang menembak mati isteri beliau yang mengandung yang berlaku di Perlis, di mana insiden itu berlaku kalau tak silap saya tahun lalu. Kalau SOP ini ada dan memang diamalkan, persoalan saya kenapa kejadian-kejadian seperti ini berlaku, dan anggota itu saya percaya telah pun dituduh di mahkamah, tapi saya cuma rasa begitu duka cita kerana ini melibatkan keluarga beliau sendiri, seorang wanita yang sarat mengandung. Jadi apakah langkah-langkah yang diambil dari masa ke semasa untuk kita cuba mengelakkan daripada perkara ini berlaku? Satu. Dua, kalau anggota tersebut mengalami kemurungan akibat tekanan daripada kerja, mungkin ada masalah kewangan dan sebagainya, adakah apa-apa cara untuk kita mengetahui supaya mengelakkan perkara ini daripada berlaku pada masa akan datang? Terima kasih. Hormat, saya tidak ada maklumat lengkap tentang kes itu, dan juga perkara dibangkitkan tadi agak keluar sikit dari pidai ini, kita akan bagi maklumat secara betul, Hormat. Terima kasih. Pulai dan juga menyebut berkaitan dengan apakah polis boleh mengiring demonstrasi. Itu satu yang ditanya tadi. Pihak polis tidak menjalankan tugas mengiring peserta berkenaan. Tetapi pihak polis akan facilitate semua perhimpunan awam supaya ia mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan. Mana keberadaan itu ialah untuk memantau supaya mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan. Karena itu ada anggota polis di setiap demonstrasi dibuat. Yang buat Pulai sebut tadi juga berkaitan dengan Seksyen 74A, saya nak sebut bahawa Perintah Tetap Ketua Polis Negara telah jelas bahawa siasatan tata tertib adalah disiasat oleh sarjan ke atas, dan garis panduan adalah pegawai yang menyiasat adalah setaraf dengan pangkat pegawai yang disiasat atau lebih tinggi pangkatnya daripada pegawai yang disiasat. Ini sudah jelas, Your Hormat. Alustar tadi bangkit berkaitan dengan isu kenaikan gaji, tamat elang, juga berkaitan dengan elang lebih masa dan sebagainya, tentang MRSM dan sebagainya. Saya nak sebut bahawa, dan saya pun telah pun menjawab di Dewan ini, bahawa berkaitan dengan gaji naik elang ini, saya nak sebut bahawa ketika ini ia sedang disemak oleh Jabatan Perkhidmatan Awam, dan pihak polis telah pun mengemukakan pandangan kita tentang perkara ini. Berkaitan dengan MRSM, itu di bawah bidang kuasa kementerian lain, khususnya Amara. Saya tak boleh jawab di sini, Hormat. Selain daripada itu, saya ingat banyak perkara yang setelah pun saya jawab, Yang Hormat. Cuma secara umum saya nak sebut bahawa kementerian ini sentiasa peka dan mengambil maklum semua perkara yang dibangkitkan tadi. Soal-soal yang dibangkitkan oleh ahli-ahli berhormat yang tidak saya jawab, dan
yang tidak ada kaitan dengan akta ini kita ambil maklum dan sentiasa meneliti perkara ini dan sebahagiannya boleh saya jawab secara bertulis. Jadi terima kasih Tuan Speaker. Yang berhormat Timbalan Menteri tak jawab Ahli Parlimen Cameron Highland tadi tu. Yang berhormat Menteri, Ahli Parlimen tu bertanya ada kaitan dengan pasal 10 ni. Kalau Yang berhormat Menteri tengok pasal 10, jadual pertama kepada akta ibu dipinda dengan butiran 1 dengan memotong perkataan senior inspektor. Jadi bila pangkat-pangkat ini ada kaitan dengan pembangunan organisasi. Jadi apa yang saya tekankan tadi ialah dari perspektif perkhidmatan, naikkanlah pangkat mereka daripada rank file tu yang berada ijazah. Jadi ada kaitan peraturan 361 tu dalam kepala saya bertanya tu ada sebabnya. Terima kasih Yang Berhormat. Perkara itu juga kita ambil maklum dan memang sebahagian perkara-perkara yang berkaitan dengan soal pangkat kenaikan allowance memang dalam kajian yang saya pernah sebutkan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalah kepada majlis bagi diputuskan itu adalah masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibaca kali yang kedua sekarang.